Tuhan, kami ingin sekali mantap beriman seperti lirik lagu ini. 主啊，我们真的像一种稳固的信心，好像这首歌词一样。 Ketika kami berdoa, kami betul-betul menikmati sukacita di hadapan Tuhan. 当我们祷告的时候，我们真的享受在主里面的喜乐。 Percaya mujizat Tuhan, 我们相信主你的神迹， percaya kuasa Tuhan. 相信主你的能力。 Maka hari ini ya Tuhan, 之所以主啊，在今天， dalam kelemahan kami, 在我们的软弱中， dalam kondisi hati kami 在我们的心 yang 里 berbeda 境 satu dengan yang lain, 与其他人不一样的， biarlah Engkau menjamah kami kembali 主啊，求你触摸我们， melalui pemberitaan firman-Mu. 借着主你的话语的传达， Berdoa sungguh-sungguh, 我们真心的祷 kuasa 告， firman itu 祈求你的道 kembali 的 menyapa hati kami. 能力再次向 Terima 我们 kasih ya 问候。 Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu. 早上好，弟兄姐妹 Aduh 们。 hari ini kapalnya agak oleng ya. Hari ini full di sini jadi kita lihatnya sebelah sini aja ya Bu ya. 今天我们的船有点 Mari kita melihat satu bagian Alkitab kita dalam Mazmur pasal yang kelima. 我们看一篇圣经，在诗篇第5篇。 Mazmur pasal yang kelima. 诗篇第5篇， Saudara sudah menemukan semua, kita akan membacanya. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia saja. Jemaat bisa mengikutinya di Alkitab masing-masing. 我单单念印尼文而已大家可以注意大家的圣经。 LAI memberi judul Doa pada Pagi Hari untuk pemimpin biduan dengan permainan suling Mazmur Daud. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan, orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu, Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong, Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. 8. Tetapi aku berkat kasih setiamu, aku besar dan aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilanmu karena seteruku, ratakanlah jalanmu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur, batin mereka penuh kebusukan, kerongkongan mereka seperti kubur ternganga, lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah, biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. 12. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Jemaat sekalian, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan menjadi perenungan kita bersama di hari ini. 弟兄姐妹们，我们读经到此为止，就是我们应该思想的在今天。 Saudara, masih dalam tema besar di tahun ini kita belajar tentang buah roh. 还在我们的大题目当中，在今年就是我们要学习关于圣灵的果子。 Dan seperti yang kita perhatikan beberapa waktu yang lalu kita sudah selesai membahas yang pertama yaitu kasih. 好像大家所注意到几段时间过去，我们已经讨论过关于爱。 Dan yang kedua hari ini kita akan bahas sukacita yang sebelumnya sudah dimulai minggu lalu. 然后今天我们要讨论就是喜乐我们几个礼拜前也已经开始了。 Berbicara tentang sukacita yang juga kita bisa belajar dari perikop tentang doa yang tadi kita baca itu.
关于喜乐的，我们也可以从我们刚才所念的经文里学习到关于祷告。 Saudara kalau punya Alkitab manual itu LAI kasih judul doa di pagi hari. 如果大家注意印尼文的圣经，它的翻译就是早上的祷告。 Nah tentu hal yang jarang kita temui bukan doa itu terkait dengan sukacita. 我们很少能够发现祷告跟喜乐有关系。 Biasanya kan doa itu terkait dengan iman, pengharapan, khawatir, pergumulan. 常常我们如果祷告的时候，我们会把我们的挂虑、我们的挣扎，然后我们需求的时候，关于我们的信心的时候有关系。 Jarang sekali doa itu dikaitkan dengan sukacita, bukan? 很明显，是否祷告与喜乐有关系？ Tetapi menarik sekali di Mazmur pasal yang kelima ini, nomor yang kelima ini justru kita menemukan si pemazmur menunjukkan sukacita dalam doanya. 但是很明显，在诗篇第5篇，这诗人发现他有喜乐在祷告中。 Di ayat yang ke-12 saya baca lagi kepada kita ya. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selamanya karena engkau menaungi mereka dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. 在中文的翻译在11节这样说：凡投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼，因为你护庇他们；又愿那爱你名的人都靠你欢乐。 Saudara, mengapa dia begitu bersukacita dalam doanya? 为什么诗人那么的喜乐在他的祷告中？ Karena kalau kita perhatikan perikop demi perikop atau ayat demi ayat tidak ada indikasi Tuhan berbicara atau Tuhan jawab doanya. 假如我们注意每一段的经文，在这里没有说到上帝怎样说话。 Saudara bisa sambil perhatikan ya, ayat-ayat itu Tuhan tidak ngomong, jadi itu monolog, yang ngomong pemazmur aja. Tidak ada dialog dengan Tuhan. 大家可以注意到，这是单人的述说，根本在这里没有记载上帝在说话。 Mengapa dia bersukacita? 那为什么这诗人喜乐呢？ Apakah dia sedang tidak punya masalah mungkin atau hidupnya lagi lancar-lancar saja? 是否他的生平里面根本没有什么问题，一切都顺利呢？ Sehingga dia bisa menikmati doanya di hadapan Tuhan. 好让他能够享受他的祷告在 Apakah 神面 demikian? 前，是否是这样的？ Coba kita perhatikan ayat yang kedua dan yang ketiga. 我们注意看第2跟第3 Dia 节。 berkata, indahkanlah keluh kesahku dan perhatikanlah teriakku minta tolong. 他说：“耶和华，求你留心听我的言语，顾念我的心事。” Itu berarti dia sedang punya masalah dong. 意思是说，他根本有问题， Hidupnya tidak baik-baik saja. 他的生活没有好好 Dia 的， sedang sedih dan bergumul. 他正在挣扎，也正在难过。 Lalu mengapa dia bersukacita? 然后他为什么欢呼呢？ Atau mungkin pergumulannya biasa kali. 或者他的挣扎是很平凡， Sesuatu yang sederhana 是 mungkin. 非常简单的一件事， Sehingga dia masih bisa bersukacita. 好让他能够还有欢心。 Saudara-saudara, terkadang kita masih suka memilah ya, mana masalah sederhana, mana masalah yang besar. 弟兄姐妹，我们常常会选择哪一件事比较严 Mana 重的问 masalah 题， yang masih bisa bikin kita ketawa, mana yang bikin kita bete sepanjang hari. 哪一件问题让我们还能够笑出来，哪一件问题让我们一天的烦闷。 Mana masalah yang masih bisa kita bawa tidur, mana yang bikin kita susah tidur. 哪一件问题使我们很难睡觉？哪一件问题使我们还能够睡觉？ Mana masalah yang ganggu selera makan kita, atau mana masalah yang bisa bikin kita masih selera makan lah. 哪一件问题让我们失去胃口，或者哪一件问题让我们还有能 Apa 够吃？ mungkin masalahnya sederhana? 或者他的问题是很简单的。 Saudara, mari kita lihat masalahnya ya di ayat yang ke-10 dan yang ke-11. 我们注意看他的问题是在哪里？是在第10节。 Ternyata pemazmur ini punya musuh atau seteru. 原来这位诗人他有敌人， Dia gambarkan itu di ayat yang ke-10. 他形容是在经文 Dia 的第9节。 gambarkan musuhnya itu sebagai orang yang tidak jujur. 他形容他的敌人是一个不诚实的人， Batin mereka penuh kebusukan. 他们心里充满邪恶， Kerongkongan mereka seperti kubur ternganga. 他们的喉咙好像敞开的坟墓， Lidah mereka merayu-rayu. 他们是舌头谄媚 Nah, 人。 siapa mereka? 他们到底是 Di ayat 谁？ yang ke-11, pemazmur menekankan bahwa mereka adalah orang-orang yang memberontak terhadap Allah.
在11节，诗人解释他们是反抗上帝的人， Artinya dia bergumul dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan sebenarnya. 意思是说他有奋斗对那些不信主的人。 Saudara, penafsir percaya atau setuju bahwa bagian ini ditulis oleh Daud. 解经家相信这一诗篇是大卫写的。 Dan kita tahu di zamannya Daud itu banyak kali melawan atau berperang melawan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. 我们也知道大卫在他的时代很多对付的是外 Jadi 邦人， pergumulannya bukan sederhana, nggak sepele. 所以他的挣扎不是简单，也不是小事。 Dia bukan menghadapi tetangga yang cerewet 他不是面对很啰嗦的邻居 atau anggota keluarga yang unik-unik. 或者他的家人比较特别的， Tapi dia menghadapi orang-orang atau bangsa yang tidak percaya Tuhan. 但是他面对的是外邦人，不信上帝的。 Yang praktik hidupnya begitu jahat dan mengganggu kehidupan umat Allah dan bukan hanya kehidupan si pemazmur. 这些外邦人的行为非常的坏，不单单搅扰了诗人，也搅扰了以色列民。 Nah ternyata masalahnya nggak sepele Bapak Ibu. 原来他的问题不是简单的。 Lalu apa yang bisa membuat dia begitu bersuka cita di tengah pergumulannya yang nggak sepele ini? 然后是什么事让他能够喜乐？虽然他的挣扎是不简单的 Saya 呢。 bacakan lagi ayat 12. Dia berkata, tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersuka cita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena engkau menaungi mereka. Dan karena engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. 我再念一次中文的，在11节，凡投靠你的，愿他们喜乐，时常欢呼，因为你护庇他们；又愿那爱你名的人都靠你欢心。 Jadi pemazmur itu bersuka cita karena dia berlindung kepada Allah. 这个诗人能够欢心，因为他是投靠上帝的。 Saudara, dia tidak bersuka cita bukan karena dia membalas musuhnya atau karena Tuhan akan menghukum musuhnya, tidak. 他不是欢心，因为他能够报复他的敌人，或者上帝为他报复他的敌人，不是的。 Saudara, seringkali kan yang bikin kita senang itu ya kalau musuh kita cilaka atau ngalamin hal yang buruk, bukan? 常常是我们能够开心的，就是当我们的敌人面对患难或者遭报的时候。 Tapi pemazmur berbeda, dia bersuka cita bukan karena musuhnya akan dihukum Tuhan, tapi karena dia berlindung kepada Tuhan. 但是诗人是不同的，他不是欢心，因为他的敌人遭报，但是他因为他上帝护庇他。 Saudara, kenapa pemazmur itu begitu yakin akan perlindungan Tuhan, padahal ya seperti yang saya katakan di awal, Tuhan belum berkata-kata, Tuhan belum jawab doanya. 为什么诗人能够那么的坚信上帝会护庇他的虽然在第1节刚才我已经说了，他还没有听见上帝回答他。 Apa yang bikin dia begitu yakin perlindungan Tuhan? 是什么让他那样的坚信上帝会护庇他？ Saudara, setidaknya ada dua hal yang kita bisa lihat dari pribadi si pemazmur ini. 至少有2件事我们可以从这诗人身上找着的。 Yang pertama, karena dia mengenal Allahnya. 第一件事是因为他认识他的神。 Saudara, kalau kita lihat di ayat yang kedua dan yang ketiga, di situ dikatakan, berilah telingamu kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku, minta tolong, ya Rajaku, ya Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. 在中文的翻译是第1、第2节这样说：耶和华，求你留心听我的言语，顾念我的心思，我的王，我的神啊，求你垂听我的呼求声音，因为我向你祈祷。 Dia menyebut Tuhan itu sebagai Rajaku dan Allahku. 他呼唤上帝是他的王，是他的神。 Saudara, Daud itu adalah raja, tetapi waktu dia datang kepada Tuhan, dia tahu dia bukan siapa-siapa, dia tahu diri di hadapan Tuhan. 他虽然是一个君王，大卫在神的面前，他知道他根本不算是什么东西，然后上帝就是他的王。 Saudara, kita tahu Daud adalah raja dan raja itu punya segala hal yang dia bisa gunakan untuk melindungi dia, bukan? 我们都知道大卫是一位君王，然后君王他能够用一切的东西来维护他自己，不是吗？ Jangankan Raja Daud yang kita nggak hidup sezamannya. Yang paling dekat yang kita bisa lihat adalah Presiden Jokowi misalnya.
不要说大卫那么远的朝代在古时代，我们现在看我们的总统佐国伟。 Saudara, Presiden Jokowi itu punya banyak hal untuk melindungi dirinya. Dia punya pasukan, dia punya pas pampres. Saudara mau ketemu dia nggak bisa langsung. 我们知道我们的总统佐国伟，当你要遇到他的本身的时候，不是那么容易，因为他根本被他的护卫兵一直的高手围绕着。 Dan perlindungan yang begitu ketat kepadanya tidak hanya diberikan ketika dia melaksanakan tugas kenegaraan. 这样机密的保护，当他实行他国家的义务的时候， Tetapi ketika dia juga punya waktu-waktu bersama dengan keluarganya, cucunya, dia juga mengalami atau menikmati, merasakan perlindungan dari negara. 当他跟他的孩子们或者他的孙子们玩耍的时候，他也觉得他是受国家的保护。 Saya pernah lihat satu video atau vlognya itu ya ketika dia bermain dengan cucunya Jan Etes. 我看过他的视频，当他跟他的孙子玩的时候， Kemana Jan Etes lari gitu ya, pas pampresnya juga ikut berlari, jaga, lindungi dia. 当他孙子跑到哪里，他的护卫兵都会围绕着他保护他， Itu Jokowi. 那就是我们的总统。 Tapi bayangkan Daud di zaman itu adalah raja yang besar. 我们可以想象大卫在他的时代，他是一个伟大的 Dia 君王， punya segala hal yang dia bisa gunakan untuk melindungi dirinya. 他也拥有一切的东西能够保护他自己的。 Dia tinggal di istana yang gak gampang dimasuki oleh orang atau musuh. 他住在王宫里，根本敌人找不到他。 Dia punya tentara, 他也有军 dia 兵， punya pasukan, kekayaan harta dan segala macam. 他有一切的这个军队能够保护他，然后他拥有很多的财产。 Tapi Daud itu tidak berlindung pada semua hal yang dia miliki. Dan dia hanya berlindung kepada Allah. 但是大卫没有用他一切所有的保护他自己，但是他是求上帝的护庇而已。 Saudara, seringkali kita sangat mudah berlindung dengan apa-apa yang kita miliki, bukan? 弟兄姐妹，我们常常是用我们自己拥有的东西来保护自己， Entah itu uang kita, jabatan kita, strategi kita, 是我们的钱财，或者我们的地位，或者我们的计谋， pengalaman manusia, koneksi dengan orang-orang tertentu, 我们的经验跟我们与其他人的关系， harta, warisan, kesehatan. 我们的财产我们能够承受的，然后我 Saudara 们 bisa 的 tambahkan 健康。 contoh yang lain. 弟兄姐妹可以加上其他的例子， Sehingga kita jarang sekali bergantung kepada Tuhan dan berteriak minta tolong kepada Tuhan, bukan? 所以我们很少投靠神，然后很少向神呼求他的帮助。 Saudara, sesaat mungkin kita tenang, kita bisa pakai ini dan itu untuk berjaga-jaga dan melindungi diri kita di kemudian hari. 可能我们可以放心，我们可以用这件事或者那件事来保护我们，或者保护我们的将来。 Tapi pertanyaannya, uang bisa habis nggak? 但是我要问的是否我们的钱财会用完呢？ Strategi kita bisa meleset nggak? 我们的计谋是否会走偏呢？ Orang kepercayaan kita bisa berkhianat? 我们信任的人是否可以背叛我们吗？ Kesehatan kita bisa terganggu nggak? 我们的健康会不会受干扰？ Warisan orang tua bisa habis nggak? 我们承受的财产是否能够用完呢？ Saudara, ketika itu semua tidak lagi mampu melindungi kita, tidak berjalan dengan maksimal, ada kendala, relasi terganggu, 当我们一切没有顺利的进展，我们的财产，然后一切的事受到干扰的时候， bukankah seringkali kemudian kita kecewa dan tidak lagi menikmati waktu-waktu doa kita bersama dengan Tuhan? 常常我们就会失望，然后我们不享受与神祷告的时间了。 Pada tahun 2004, 在2004年的时候， Amerika itu dilanda satu badai yaitu badai Charlie. 美国受到大风暴，就是查理的风暴。 Biasa kalau nama badai itu kan bagus-bagus, badai Katrina dan lain sebagainya ya. 常常他们给这些风暴或者台风很美的名字，好像卡特丽娜或者其他的。 Dan di tahun itu 2004 tepatnya bulan Agustus, 在2004年就是在8月份的时候， seorang muda bernama Danny Charlie. 有一个年轻人叫做 Danny Charlie， Dia itu tinggal seorang diri di rumahnya. 他一个人待在他的家里。
Lalu kemudian karena dia begitu takut badai Charlie ini akan datang, maka dia itu kemudian mencari tempat untuk dia berlindung. 因为他太害怕这个台风会打到他，然后他找能够避风的地方， Dan dia menuju ke salah satu tempat favoritnya, 然后他去他最喜欢的一个地方， yaitu sebuah lumbung di bawah pohon beringin yang rindang. 就是有一个仓库在这个很大很大的树以下， Dia berlari ke sana untuk bersembunyi dan menyelamatkan diri. 在这个榕树下，他就向往那个树，然后他是藏着， Tapi apa kemudian yang terjadi? 然后发生什么事呢？ Saudara bisa ditebak. 弟兄姊妹可以猜得到， Badai Charlie itu datang, 这个查理 lalu 台风来， memporak-porandakan segala sesuatu, 然后打倒一切的东西， termasuk pohon beringin yang rindang tadi, 包括那很大的榕树， lalu menimpa lumbung tempat dia bersembunyi, 然后那树就压倒他 dan dia 藏身地 tewas 处， seketika. 然后他马上逝去。 Saudara, yang menarik buat saya adalah keterangan setelah berita itu. 对我来说很有趣的就是一些解释，当他的新闻结束， Penutup berita itu tulis begini. 新闻的结束这样子写， Tempat orang atau tempat yang paling kita anggap aman untuk berlindung bisa jadi tempat yang paling berbahaya. 对我们来说最安全的地方可以成为最危险的地方。 Dia berkata tempat yang paling kita anggap itu paling aman untuk berlindung itu bisa jadi tempat yang paling berbahaya. 我们认为那地方是最安全的场所之地方，但是成为最危险的地方。 Saudara, kenapa? Karena hal di luar Tuhan itu tidaklah pasti. 为什么？因为在上帝以外的事根本没有肯定 Dan 的。 Daud berlindung kepada pribadi yang pasti, yaitu kepada Tuhan. 然后大卫投靠的是肯定的，就是上 Kenapa 帝。 Daud begitu yakin? 为什么大卫那么的肯定呢？ Saudara, karena dia mengenal Tuhannya. 因为他认识他的神。 Dan bukti dia mengenal Tuhan itu terlihat ketika Tuhan belum jawab doanya. 他的证据就是当上帝还没有回答他的祷告的时候， Dia nggak ngambek, dia nggak marah, dia nggak peduli orang ngomong Tuhanmu belum jawab, masih mau tunggukah? 他没有气，然后他也没有埋怨，为什么上帝还没有回答他？ Dia tetap percaya Tuhan tempat perlindungannya. 他仍然坚信上帝就是他的避难所。 Saudara, ini yang membuat Daud bersuka cita dalam doanya. 这件事让大卫能够有喜乐，在他 Dia 祷告中， mengenal Tuhannya, 他认识他的神， maka Tuhan belum jawab pun dia tetap percaya. 所以上帝还没回答他，仍然的相信。 Saudara, hal yang kedua, kenapa Daud itu begitu bersuka cita dalam doanya? 第二件事，为什么大卫非常的欢心在他的祷告中？ Yang kedua, karena Daud itu, karena pemazmur itu punya relasi yang konsisten dengan Tuhannya, dengan Allahnya. 因为大卫这诗人有一直的关系与他的神。 Di ayat yang keempat dan yang kedelapan, ayat yang keempat di situ dia berkata, pagi hari aku mengatur persembahan kepada Allah. 在第三节这样说，在早晨的时候，他向神献祭。 Lalu di ayat yang ke-8 dia berkata, tetapi aku berkat kasih setiamu aku besar, aku akan masuk ke dalam rumahmu, sujud menyembah ke arah baitmu yang kudus dengan takut akan engkau. 然后在第七节他这样说：“至于我，我必凭你的丰盛的慈爱进入你的居所。” Jadi dia tidak mencari Tuhan sesekali atau pas butuh aja. 他不是等于他需要的时候，或者一次两次的去寻求神。 Karena dia menyebutkan sesuatu yang mengarah pada rutinitas yang dia lakukan terus-menerus, yaitu pagi hari dan pergi masuk ke bait Allah. 因为他诉说了他常时所做的事，就是他进入圣殿，然后向神敬拜的事。 Saudara, jadi keyakinan Daud akan perlindungan Allah bukan sesuatu yang tiba-tiba dia miliki. 所以大卫的坚信对上帝的呼逼，不是突然间他得到的一件事。 Pas berdoa langsung teguh percaya kepada Tuhan. 当他祷告的时候，他的信心马上坚固，然后他一直能够信靠神。 Iman ini bukan sesuatu yang tiba-tiba dia miliki, 这个信心不是他一瞬间就得到的， tapi berasal dari relasi yang terus-menerus dia bangun kepada Tuhan secara konsisten. 但是是从他的关系与神，他一直维护、一直的建造的。 Saudara, orang yang jauh dari Tuhan tidak akan seberiman itu.
Saudara tahu ya? 一个远离上帝的人，根本他没有这样坚固的信心。 Orang yang jauh dari Tuhan akan ngambek sama Tuhan kalau Tuhan belum jawab doanya. 一个人假如他没有这样的认识，他会对上帝发怨言。如果上帝还没有回答他的祷 Akan 告， marah sama Tuhan, akan desak Tuhan. 他会生气对上帝，然后他会催上帝。 Tapi orang yang beriman akan percaya kepada Tuhan sekalipun Tuhan diam. 但是有信心的人，虽然上帝是沉默的，他仍然会相信上帝。 Saudara, tentu kita ingat satu ajaran Tuhan Yesus tentang berdoa. 我们当然记得主耶稣的教导关于祷告。 Maka ketika kita melihat ajaran Tuhan Yesus tentang berdoa, kita bisa belajar bahwa berdoa itu bukan waktu meminta-minta saja. 如果我们看我们祷告的时间向上帝，我们的祷告不是单单向神求什么， Tapi berdoa adalah waktu kita berelasi, bercengkrama dan ngobrol dengan Tuhan seharusnya. 我们的祷告应该是成为一段时间，我们可以向神亲近，然后向神诉说。 Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, 在主耶稣所教导的主祷文里面， saudara jangan hanya fokus pada isi doanya saja. 弟兄姐妹不要单单重点在它的内容。 Apalagi isi doa Bapa kami itu kan ada yang menyoroti, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. 更何况在祷告文里面主祷文里面说到，求主赐给我们足够的粮食， Atau bebaskanlah kami daripada yang jahat. 或者解脱我们从罪恶当中。 Saudara jangan fokus hanya kepada isi permintaannya, 我们也不要单单注意我们祈求在里面的， tapi coba perhatikan kepada siapa doa itu ditujukan. 但是我们要注意看我们的祷告是向谁祷告。 Dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9, di situ Yesus berkata, 在马太福音第6章第9节，主耶稣在那里说： ketika kamu berdoa, berdoalah demikian. Katakan apa? Bapa kami yang di sorga. 主耶稣这样教导他的门徒，所以当你祷告的时候，你要这样的祷告：我们在天上的父。 Saudara, kata Bapa kami menunjukkan relasi yang sangat dekat antara orang tua dan anak. 父亲就是我们呼唤的很亲近的关系，就是孩子跟他的父亲的关系， Bukan tuan dan hamba atau bos dengan atasan. 不是主人与他的仆人，或者这个上司跟他的下属。 Tapi Yesus ingin kita merasakan kedekatan dengan Bapa itu ketika kita berdoa. 但是主耶稣要我们有这个亲近的感受，当我们向神 Seperti 祷告， Bapa dan anaknya lagi ngobrol. 就好像父亲跟他的孩子正在谈话。 Ketika relasi Bapa dan anak terjadi, maka apapun akan diomongin. 当这个关系父子的关系发生，我们 Dan 可以诉说一切。 bukankah itu hal yang menyenangkan, bukan? 是否那是一件很有趣的事，不是吗？ Saudara, anak saya, Bless, itu umurnya 1,5 tahun. 弟兄姐妹们，我的孩子 Bless 他1岁半， Dia itu belum lancar berbicara. 他还没有很流利的说话， Dia baru bisa ngomong papa, mama, lampu, gajah, sudah gitu ya. 他只是能够叫爸爸妈妈，或者说灯泡，或者像，或者， Lafalnya pun belum begitu jelas. 然后他的拼音还没有很明确。 Tapi setiap hari 但是每天， suami saya itu punya waktu-waktu bersama dengan Bless anak kami. 但是我的丈夫每一天都有抽空时间跟我的孩子。 Biasanya nanti mereka waktu bermain tuh di pinggir kasur karena kami tidak punya ranjang jadi kasurnya ditaruh di bawah. 陪孩子玩就是常常在这个垫的这个床垫的旁边。 Lalu suami saya tanya sama Bless, Bless lagi main apa? Gitu. 然后我的丈夫会问他 Bless 你在玩什么？ Nah ada waktu-waktu di mana Bless itu seolah-olah ingin cerita dan menyampaikan sesuatu kepada papanya. 有些时间 Bless 就好像要诉说故事，然后要向他的父亲诉说， Dan itu cukup lama durasinya. 然后他的时间很久。 Dia akan ngomong ha, ba sambil dia tunjuk lemari, lampu, kasur atau mainannya.
他一边说一边还没有说很清楚，一边指着这个灯或者他的这个床垫， Seperti sedang menceritakan sesuatu yang dia alami hari itu. 就好像他在诉说他那天所经历的事。 Maka papanya yang gak ngerti sebenarnya bahasanya, coba memperhatikan dia, fokus kepadanya. 他的父亲虽然听不懂他在说什么，但是要 Lalu 注意。 papanya itu sesekali jawab, oh gitu, oh ye, iya. 然后他的父亲就是这样，你要说这样是。 Lalu kalau dalam waktu-waktu tertentu Blaise terdiam beberapa detik seolah-olah dia sudah selesai cerita. 然后当 Blaise 停止了，好像他已经讲完了他的故事， Maka papanya itu tepuk tangan. 他的爸爸就会拍手， Yeay, Blaise hebat. Gitu. Blaise 很棒，他就向他的孩子拍手， Seolah-olah dia sudah selesai cerita. 就好像他已经讲完了故 Dan 事， Blaise pun senang. 然后 Blaise 就很高兴了。 Saudara, papanya itu nggak ngerti bahasa anaknya. 实际上他的父亲根本听不懂他的孩子的语言， Dan anaknya pun nggak ngerti kenapa papanya tiba-tiba tepuk tangan. Dan mungkin dia sedang cerita, dia diomelin mamanya, tapi kok papanya tepuk tangan gitu ya. 可能他在说他被妈妈批评了，但是他也不晓得他爸爸为什么拍手。 Tapi suami saya melakukan itu 但是我的丈夫这样做， karena dia papanya Blaise. 因为他是 Blaise 的爸爸。 Coba orang lain mau kayak gitu setiap hari? 如果是别人，是否愿意这样做？在每 Yudi 天 mau setiap hari datang ke rumah saya kasih waktu ngobrol dengan Blaise? 是否大家愿意花时间来跟我 Satu 的孩 dua 子谈 kali 话？ mungkin mau. 一两次可能要， Karena dia bukan papanya maka dia nggak menikmati, dia nggak suka cita ngobrol dengan anak saya. 但是因为他不是父亲，他根本没有这个喜乐跟我的孩子谈话。 Tapi suami saya kalau dia capek, ngantuk-ngantuk, dia ketemu bantal aja sebenarnya udah tepar gitu ya. 实际上我的丈夫当他累的时候、疲倦的时候，他遇到的这个床垫他就睡着了 Tapi demi anak, dia menikmati waktu-waktu ngobrol dengan anak kami. 但是为了孩子，他就享受这段时间跟我的孩子谈话。 Saudara, suami saya bukan papa yang sempurna. 我的丈夫不是完美的父 Bukan 亲 papa，yang ideal. 也不是理想的父亲。 Dia punya banyak kekurangan sebagai papa bagi Blaise. 成为 Blaise 的父亲，他有很多弱点。 Tapi kalau papa di dunia saja mau melakukan itu, kasih waktu untuk anaknya, 但是如果世界上的父亲愿意花时间给他的孩子们， sekalipun capek, ngantuk, tetap kasih waktu untuk mendengarkan dan bermain dengan anaknya. 虽然已经困了或者疲惫了，但是他愿意花时间跟他的孩子玩耍。 Saudara, terlebih lagi Bapa kita di surga, Bapa yang sempurna itu. 更何况我们在天上的父，那是完美的父亲 Itu。sebabnya Yesus berkata, panggil dia Bapa ketika kau berdoa. 所以主耶稣说，你要称他是天上的父，当你祷告的时候， Supaya kita menyadari bahwa doa itu bukan hanya bicara tentang minta kepada Tuhan. 好让我们晓得，我们祷告不是向神求这个求那个。 Tapi waktu-waktu di mana kita menikmati relasi ngobrol apapun kepadanya sebagai Bapa kita. 但是是时间，当我们能够与神交好的关系，然后向他诉说一切， Saudara, inilah yang harusnya membuat kita tenang dan sukacita dalam doa-doa 这 kita. 就是让我们能够放心，然后在祷告里能够有喜乐。 Hari ini kembali kita melihat bagaimana kehidupan doa dari si pemazmur. 今天我们看诗篇诗人他的祷告， Ketika dia menghadapi pergumulan yang berat, 当他面对很重的挣扎， dia tetap bersukacita dalam doanya. 他仍然在祷告里能够欢喜， Bukan karena Tuhan jawab doanya, 不是因为上帝已经回答了他的 bukan 祷 karena 告， Tuhan hukum musuhnya, 或者上帝已经惩罚了他的敌人， tapi dia bersukacita karena dia mengenal Allahnya dan terus-menerus menikmati relasi dengan Allahnya. 但是他喜乐，因为他认识上帝，然后他享受这种与神的关系， Itu yang membuat dia percaya perlindungan Allah. 使他能够相信上帝的护庇。 Saudara, bagaimana kehidupan doa kita selama ini? 我们祷告的生活一直以来是怎样的呢？ Saudara menikmati waktu-waktu bersama dengan Tuhan? 是否你享受跟上帝一起过的时间呢？ Atau hari-hari ini kau sedang jauh dari Tuhan? 或者这些日子你正在远离上帝？ Hari ini firman-Nya berkata, datang ngobrol kepada Tuhan. 今天神的话对我们说，我们要来，然后与神谈话。 Cerita apapun yang kau rasakan kepadanya. 你可以诉说你一切的感受，
sebab Dia mengerti dan mengenal hati kita. 因为他明白并且理解我们的心事。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, kami bersyukur hari-hari ini di tengah-tengah kondisi yang tak menentu, 主啊，我们感谢你，在这些不平的日子里， seringkali kami juga meragukan perlindungan Tuhan. 我们常常也怀疑上帝你的保护。 Hilanglah sukacita kami ketika kami begitu banyak pergumulan dan masalah. 我们失去我们的喜乐，当我们面对很多的挣扎问题， Kami pun tidak menikmati waktu-waktu berdoa kami kepada Tuhan. 我们也没有享受我们祷告的时间与上帝。 Apalagi kalau Tuhan tidak segera jawab doa kami. 更何况当上帝没有马上垂听我们的祷 Kami 告， merasa Tuhan tidak peduli. 我们觉得上帝根本不顾， Kami merasa Tuhan jauh. 我们觉得上帝很远。 Ada mungkin di antara kami yang bertanya, Tuhan aku salah apa? Kenapa Tuhan belum jawab doaku? 或者我们中间会问主啊，我犯了什么错？你还没有垂听我的祷告。 Seringkali kami menjadi orang Kristen yang tidak bersukacita dalam hidup ini. 常常我们成为没有喜乐的基督徒，在我们的生平里。 Tapi hari ini ya Tuhan, 但是在今天主， kami belajar lagi dari pemazmur. 我们在学习从诗人身上， Bahwa kami datang berdoa kepada Tuhan bukan hanya ketika kami butuh saja. 就是我们祷告来到神的面前，不是当我们需要的时候而已， Bukan hanya sesekali saja kami mencari Tuhan dalam doa-doa kami. 不是一次或者两次我们寻求神在祷告中。 Tetapi doa adalah seharusnya hal yang terus-menerus kami lakukan sepanjang hidup kami. 但是祷告是应该我们做的，我们的一生当中我们应该做。 Sepanjang hidup kami terus ngobrol cerita kepada Tuhan apapun yang kami alami. 我们一生一世，我们一直向神谈话，一直的讨论，一直的诉说， Menceritakan keluh kesah dan pergumulan kami. 谈心事，说我们一切的苦楚。 Karena Engkau pribadi yang bisa dipercaya. 因为你是那位我们可以信 Kami 靠的。 bersyukur karena Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau bukan hanya Tuhan yang jauh di sana. 我们向你感恩，因为你提醒我们，你不是离我们很远的神。 Dan dalam doa-doa kami pun kami merasakan kedekatan dengan Engkau 在我们的祷告中，我们能够感受到与你很亲近， sebagai Bapa kami. 我们的父神。 Maka tolonglah kami ya Tuhan 主啊，求你帮助我们， untuk bersukacita dalam doa-doa kami. 能够有欢心在我们的祷告中， Karena Engkaulah tempat perlindungan kami. 因为你是我们的避难 Terima 所。 kasih ya Tuhan. 主啊，感谢你， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督圣名，我们祷告， Amin. 阿门。